Dalam kehidupan seharian, setiap huruf yang kita baca kelihatan biasa. Namun di sebalik huruf-huruf ini, tersimpan sejarah panjang tentang perubahan budaya, pendidikan dan kuasa. Tulisan Rumi yang terdiri daripada hanya 26 huruf, kini menjadi sistem tulisan utama masyarakat Malaysia. Dari skrin telefon ke papan tanda jalan, dari buku teks ke media sosial, Rumi hidup dalam setiap ruang komunikasi moden. Tetapi persoalan penting yang jarang dibahaskan ialah bagaimana tulisan Rumi menjadi begitu dominan. Dalam dokumentari ini, kita akan menelusuri akar sejarah, perubahan kuasa, dasar pendidikan, dan keperluan dunia digital yang membentuk kedudukan tulisan Rumi hari ini. Ini ialah kisah transformasi sebuah tulisan dan kisah bagaimana bahasa Melayu menyesuaikan diri dengan zaman. Sejarah tulisan Melayu tidak bermula dengan Jawi ataupun Rumi. Ribuan tahun dahulu, Kepulauan Melayu dipengaruhi oleh pedagang dan agamawan dari India, membawa bersama sistem tulisan Pallava dan Kawi. Tulisan Pallava digunakan dalam beberapa inskripsi awal yang ditemui di rantau ini. Ia digunakan untuk merekodkan peristiwa dan kuasa pemerintah. Kemunculan batu-batu bersurat ini menandakan bahawa masyarakat Melayu sudah berada dalam jaringan perdagangan antarabangsa dan memiliki sistem budaya yang kompleks. Selepas Pallava, berkembang pula tulisan Kawi. Tulisan ini digunakan dalam sastera Jawa kuno dan tersebar luas ke kawasan Nusantara. Walaupun tidak menjadi tulisan harian masyarakat Melayu, ia membuktikan bahawa bahasa Melayu telah melalui pelbagai peringkat peminjaman dan penyesuaian sistem tulisan. Pada abad ke-13, kedatangan Islam mengubah sepenuhnya lanskap linguistik Nusantara. Tulisan Arab diperkenalkan dan masyarakat Melayu menyesuaikannya menjadi tulisan Jawi. Tulisan Jawi berkembang pesat bukan hanya kerana fungsinya sebagai alat penyebaran agama, tetapi kerana sifatnya yang fleksibel. Huruf-huruf Arab diubah suai untuk mewakili bunyi Melayu, lalu melahirkan sistem tulisan yang sangat serasi dengan budaya tempatan. Selama berabad-abad, Jawi menjadi bahasa ilmu, bahasa undang-undang, bahasa perdagangan, dan bahasa pentadbiran. Surat diraja ditulis dalam Jawi, hikayat-hikayat Melayu dicatat dalam Jawi, dan perjanjian antarabangsa juga direkodkan menggunakan Jawi. Kedudukan Jawi pada ketika itu sangat kukuh sehingga sukar dibayangkan bahawa ia suatu hari akan digantikan. Teori kedatangan Islam dari Arab dikemukakan oleh John Carpet dan disokong oleh Syekh Muhammad Nakib Al-Atas. Menurut beliau, kedatangan Islam dari Arab ini melalui aktiviti perdagangan. Pedagang-pedagang Arab dan Parsi ini mempunyai pusat perdagangan di Canton, China. Pedagang Arab ini tinggal beberapa bulan di Asia Tenggara dan ada yang menetap serta membina perkampungan Arab. Perkampungan ini juga menjadi tapak untuk pedagang. Ada juga pedagang Arab yang berkahwin dengan wanita tempatan dan menyebarkan Islam. Bagi pandangan saya, teori kedatangan Islam yang paling kuat lah kan adalah Arab. Sebab Arab ni dia mempengaruhi banyak aspek. Antaranya yang kita boleh tengok dari segi cara hidup, perkahwinan, pemerintahan, pendidikan dan bahasa kesejahteraan. Namun sejarah bangsa kita mengalami perubahan drastik dengan kedatangan kuasa barat. Portugis dan Belanda membawa budaya Latin, tetapi perubahan terbesar berlaku di bawah pentadbiran British. British memperkenalkan sekolah Melayu yang menggunakan tulisan Rumi dalam buku teks dan bahan pengajaran. Pada permulaannya, Rumi digunakan dalam konteks pendidikan asas, membaca, menulis dan mengira. Tetapi niat British lebih mendalam, memudahkan pentadbiran dan komunikasi rasmi. Jawi dilihat lebih sukar dipelajari oleh pegawai kolonial, manakala Rumi lebih dekat dengan sistem tulisan Eropah.
Sejak itu peralihan perlahan-lahan bermula. Jawi masih digunakan, tetapi Rumi semakin mendominasi ruang rasmi dan pendidikan. Selepas Perang Dunia Kedua, usaha membentuk sistem pendidikan kebangsaan menjadi keutamaan. Laporan Barnes 1951 mencadangkan sekolah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu dan Inggeris, tetapi isu tulisan tidak ditekankan. Laporan Fan Wu pula mencerminkan kebimbangan masyarakat Cina terhadap kehilangan identiti pendidikan. Konflik idea ini akhirnya membawa kepada laporan Razak 1956, dokumen paling besar pengaruhnya dalam sejarah bahasa Melayu moden. Laporan Razak mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar utama. Sekali lagi, tulisan Rumi dipilih sebagai tulisan rasmi pendidikan. Pertimbangan utama ialah Rumi lebih mudah dipelajari oleh pelbagai kaum. Rumi membantu perpaduan nasional pasca kolonial. Rumi lebih serasi untuk standardisasi pendidikan. Inilah detik yang mengubah masa depan tulisan Melayu. Rumi bukan lagi tulisan alternatif, tetapi menjadi sistem tulisan negara. Pada tahun 1972, 3 negara serumpun, Malaysia, Indonesia, dan Brunei, bersetuju menyelaraskan sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. Penyelarasan ini bukan sekadar linguistik, tetapi strategi geopolitik bahasa Nusantara. Ia membuka jalan untuk kerjasama akademik, penerbitan, dan penyelidikan. Ejaan Rumi kini yang kita gunakan hari ini merupakan hasil penyelarasan tersebut. Dengan itu, Rumi mendapat bentuk yang mantap, stabil, dan siap digunakan sebagai tulisan moden. Dunia hari ini bergerak dalam ekosistem digital yang sangat laju. Tulisan Rumi selaras dengan sistem komputer global kerana semua papan kekunci moden dibina berdasarkan huruf Latin. Ketika kita menaip mesej, membuat carian Google, menulis di media sosial atau mengisi borang atas talian, kita sebenarnya menggunakan kelebihan teknologi yang berpaksikan Rumi. Berbanding Jawi, tulisan Rumi lebih mudah dipetakan dalam Unicode, lebih cepat ditaip dan lebih serasi dengan algoritma carian. Di sinilah letaknya kekuatan terbesar Rumi sebagai tulisan moden. Ia menyatu dengan dunia digital tanpa halangan teknikal. Generasi muda membesar dengan Rumi sebagai tulisan utama. Dari sekolah rendah sehingga universiti, semua buku teks, nota kuliah, peperiksaan dan komunikasi rasmi menggunakan tulisan Rumi. Bagi masyarakat pelbagai etnik di Malaysia, Rumi berfungsi sebagai jambatan bahasa. Ia memudahkan interaksi sosial, pembelajaran, malah menjadi simbol penyatuan bahasa kebangsaan. Walaupun Rumi dominan, Jawi tidak hilang. Ia masih digunakan dalam konteks keagamaan, kebudayaan dan sejarah. Jawi adalah kunci untuk membuka ribuan manuskrip lama yang penuh dengan nilai intelektual Melayu. Dalam beberapa negeri, tulisan Jawi dihidupkan semula melalui papan tanda duit tulis, mata pelajaran di sekolah agama dan program khat. Sebenarnya, kedua-dua tulisan ini tidak bersaing. Mereka mewakili aspek penting.
Rumi merupakan alat kemajuan komunikasi digital dan pendidikan moden, manakala Jawi pula merupakan warisan, tradisi dan akar peradaban Melayu Islam. Oleh itu, memahami kedua-duanya ialah kunci untuk melihat bahasa Melayu secara menyeluruh. Dalam era kecerdasan buatan dan globalisasi, tulisan Rumi memiliki potensi besar. Ia mudah digunakan dalam teknologi pengejaman suara, sistem carian, terjemahan automatik dan aplikasi pembelajaran. Namun, cabaran utama tetap wujud seperti selanga digital, ejaan tidak baku dan pengabaian tata bahasa standard. Jika trend ini tidak ditangani, keindahan bahasa Melayu mungkin terhakis walaupun Rumi terus digunakan. Masa depan bahasa Melayu bergantung kepada keseimbangan penguasaan Rumi sebagai alat komunikasi moden dan penghargaan terhadap Jawi sebagai identiti budaya. Tulisan Rumi telah melalui perjalanan panjang daripada alat kolonial kepada sistem pendidikan nasional hingga menjadi tulang belakang komunikasi digital. Ia bukan sekadar huruf tetapi simbol perubahan zaman. Dengan memahami sejarahnya, kita bukan hanya mengenali sebuah tulisan tetapi memahami diri kita sebagai bangsa Melayu dan rakyat Malaysia.